Untuk laporan dari negeri di bawah Bayu, antara yang diberi tumpuan, misi kemanusiaan GPM Malaysia bantu golongan terjejas COVID-19. Perinciannya kita terus langsung ke Kota Kinabalu bersama Anisha Dulus. Baik, silakan. Baik, Syah, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan negeri menyambut baik cadangan Global Peace Mission GPM Malaysia untuk memeterai memorandum persefahaman MOU dengan beberapa agensi di Sabah. Ia bagi merapatkan lagi kerjasama dalam menjayakan misi kemanusiaan GPM membantu golongan terjejas akibat pandemik COVID-19. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif mahu MOU itu dipercepat seawal Januari tahun depan agar lebih banyak program dan misi kemanusiaan digerakkan. Saya sokong usaha sama yang berterusan. Sebelum ini pun GPM bekerjasama juga dengan agensi agama MUIS, Jahin, Jakim, dan saya yakin dengan adanya ikatan usaha sama ini akan lebih mantap lagi. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui pemberita selepas Majlis Penyerahan Sumbangan Kemanusiaan Aid for the Needy COVID-19 Sabah Chapter GPM Malaysia kepada kerajaan negeri di Wisma Muiz, Kota Kinabalu. Replika cek sumbangan bernilai RM240,453.80 itu diserahkan Ketua Pegawai Operasi GPM Malaysia Syahrir Azfar Saleh kepada Datuk Muhammad Arifin yang mewakili kerajaan negeri. Dalam majlis sama, Datuk Arifin turut menyaksikan penyerahan sumbangan bantuan tabung musaadah bernilai RM30,000 dan kit bakul makanan bernilai RM10,000 kepada Persatuan Cina Muslim Malaysia MAKMA Sabah. Replika cek sumbangan diserahkan Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM Sabah, Ustaz Nurjeli Dais kepada Pengerusi MAKMA Sabah, Richie J. Cheng. Sebanyak 5 buah hospital di Sabah menerima bantuan barangan keperluan untuk petugas barisan hadapan daripada beberapa badan bukan kerajaan NGO yang diselenggara Majlis Penasihat Wanita Sabah MPWS bersama Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah JEHWAH. 5 hospital itu ialah Hospital Queen Elizabeth II, Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah Likas, Hospital Tuaran, Hospital Papar dan Hospital Kudat. Sumbangan ini hasil usaha Persatuan Peniaga Nita, Persatuan Sawo, Persatuan Pertiwisa, Persatuan Biro Wanita Masyarakat Brunei dan Persatuan Ikram. Ia disampaikan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Insinyur Shah Elmi Yahya kepada Ketua Penolong Pengarah Bahagian Perubatan, Dr. Sim Ji Yi, mewakili Pengarah Jabatan Kesihatan Sabah di Wisma Wanita, Kota Kinabalu. Tujuan untuk meringankan beban frontliners yang bertugas di hospital-hospital yang terlibat. Di samping itu juga menimbulkan kesedaran daripada NGO wanita ini bahawa pengorbanan frontliners kita dalam menjaga kesihatan orang-orang yang terlibat dengan jangkitan virus COVID-19 ini. Sementara itu, Pengarah JEHWAH, Rusna Kuyung berharap lebih ramai NGO tampil membantu petugas barisan hadapan demi kesejahteraan mereka yang sentiasa berhadapan risiko jangkitan COVID-19. Kami mengharapkan ramai lagi NGOs yang tampil ke hadapan untuk sama-sama membantu frontliners yang sedang kesukaran pada ketika ini. Pengusaha bot di Terminal Feri Jesselton Point, Kota Kinabalu yang terjejas pendapatan sejak penularan pandemik COVID-19 memohon kerajaan membuka semula perkhidmatan bot bagi pelancong domestik dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP. Perkara itu disuarakan beberapa pengusaha bot dan syarikat pelancongan Bumiputra yang hilang sumber pendapatan sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di seluruh negeri 13 Oktober lalu. Bercakap kepada RTM di Kota Kinabalu, seorang pengusaha bot pelancong dan pemilik agensi pelancongan Bumiputra menaruh harapan yang tinggi agar perkhidmatan itu dibuka semula untuk mereka menjana semula pendapatan. Gedung-gedung besar apa semua sekalipun sudah dibuka. Jadi tidak mustahil kalau
ke pulau-pulau ini dibuka, saya yakin ada sambutan. Jadi sekurang-kurangnya ia boleh membantu pengusaha untuk bangun semula, untuk meneruskan aktiviti pelancongan kita di Sabah, khususnya dalam perkhidmatan pelancongan bot untuk pergi ke taman-taman Sabah. Pembukaan semula pintu masuk ke pulau-pulau peranginan dalam Taman Tunku Abdul Rahman itu akan membuka semula pintu rezeki pengusaha bot pelancongan yang bergantung sepenuhnya kepada kehadiran pengunjung. Antara pulau tumpuan termasuk Pulau Manukan, Pulau Mamutik, Pulau Sapi, Pulau Gaya dan Pulau Sulub yang kebiasaannya menerima sekurang-kurangnya 1,000 pelancong sehari. Pada masa ini, pengusaha bot pelancong di Jesselton Point bukan sahaja terpaksa membayar sewa premis dan stor, malah pot due berjumlah RM600 setahun walaupun perniagaan tidak berjalan. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Terus amalkan penjagaan kesihatan terbaik dan kebersihan sepanjang masa. Bantu cegah penularan pandemik COVID-19. Kembali bersama Syah Dian Kesapuri. Baik, terima kasih Nisha. Beralih ke Sarawak, atur gerak aset dan tindakan anggota JBPM Sarawak lebih cekap berpandukan maklumat Med Malaysia.